سيدنا محمد رسول الله إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara sidang Jumat yang beriman sekalian, usikum, saya berpesan kepada saudara sekalian, wa iyaya, juga tak lupa untuk beringat kepada diri saya sendiri, bitaqwallah, hendaklah kita semua takut dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu ia akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang beriman sekalian, baru-baru ini Sepaputan Ramadan telah mensahkan atau menghalalkan unde-unde daun ketung dan ganja. Bebas, boleh dijual seri, tak salah, tak kena tangkap. Ada segenap tempat, segenap kampung, sewen, biksi pun ada jual. Ini perkara yang paling bahaya sekali. Lebih-lebih lagi muda-mudi wairun kita, semasa salah pun muda-mudi wairun pun habis dah. Apatah lagi boleh jual, boleh beli, tak salah. Lagi teruk nanti 5-10 tahun lagi akan habis generasi yang wacun kita akan jadi tas jasetid. Masjid tak ada orang sembahyang, Quran tak ada orang baca. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan memuja berhala dan menunjum nasi itu kotor adalah dari pekerjaan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu jauhinya supaya kamu dapat berjaya. Nabi SAW bersabda, al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal minhu salatuhu 40 yauman. Maksudnya, arak adalah ibu segala dosa. Maka sesiapa yang minum arak tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Maka jika ia mati hal keadaan arak ada dalam perutnya, nascaya mati ia seperti mati orang jahiliyah. Ini jelaslah kepada kita, Allah sangat marah, Allah sangat murka kepada orang yang minum arak. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menyebut tentang haram dan mudaratnya arak, ganja atau riasetik. Dan orang yang main dengannya dikira kata perbuatan syaitan. Pada suatu hadis, mudminul khamr ka'abidi wasanin. Maksudnya, penagih arak sama seperti penyembah berhala. Dari hadis lain, ulama mengatakan bahawa sembah berhala atau tokong adalah dosa besar, kerana kufur
syirik kepada Allah, maka orang yang minum arak, ganja, daun ketung, dosa besar serupa ia sembah berhala tokong juga. Bukan main berat dan besarnya dosa minum benda-benda mabuk. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang jahil ditipu oleh syaitan. Ia faham arak sahaja yang haram, daun ketum, ganja tak haram kerana bukan arak. Padahal hadis Nabi telah jelas dan nyata, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setiap yang mabuk adalah arak, dan tiap-tiap yang mabuk tiap-tiap yang mabuk itu haram. Maka air ketum, ubat gila, ganja hukumnya serupa dengan arak, haram dan berdosa. Walau nama apa sahaja pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, pasti akan ada manusia daripada umatku yang minum arak, tapi mereka letak nama, panggil nama dengan nama lain. Ada setengah orang yang jahil, tak mengaji agama. Dia kata kalau makan ketum, isak ganja kerana nak berubat, tak mengapa, tak berdosa. La ilaha illallah. Tak tengok berapa orang yang beli ketum, beli ganja untuk nak berubat? 9-10% beli kerana nak kaya, beli kerana nak mabuk. Ulama berpendapat haram, tak boleh berubat dengan benda haram. Apatah lagi minum atau minum untuk memabukkan. Berdalil hadis Nabi bersabda, innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan ubat bagi kamu pada benda yang haram ke atas kamu. Pada satu ketika ada seorang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak berubat penyakit dengan arak. Ya Rasulullah, inni asna'ud dawa wa adau fihi al-khamr. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya buat arak untuk nak berubat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa bidawa walakinnahu da'. Maka sesungguhnya jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya arak itu bukan ubat, dan tetapi ia tambah penyakit. Benda halal yang lain banyak lagi. Kerana apa dok kacau dengan benda haram dan benda mabuk. Allah telah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka akan tanya kamu wahai Muhammad, apakah makanan yang halal bagi mereka? Jawablah, katakanlah, dihalal bagi kamu benda sedap-sedap, benda baik-baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila makanan dan minuman itu haram, beli pun haram, jual pun haram, hasilannya pun haram. Orang yang tolong beri kemudahan, beri sewa tempat pun haram. Berdalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamr wa syaribaha wa saqiyaha wa bai'aha wa mutaba'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaiha. Maksudnya, Allah telah laknat akan arak dan orang yang minumnya, dan orang yang bubuhnya, dan orang yang jualnya, dan orang yang belinya, dan orang yang memerah atau merebusnya, dan orang yang suruh rebusnya, dan orang yang pikul, dan orang yang bawanya. Kesimpulannya, semua yang bersangkut paut dengannya haram, berdosa. Kata setengah ulama, orang yang jual yasiptik, ganja, ketung, dosa lebih besar daripada bunuh orang. Kerana menyebab seseorang itu jadi punah, kerana menyebab seseorang itu rosak akal pikiran, kerana menyebabkan hancur rumah tangga. Hasilan jual ketung, ganja, yasiptik, buat belanja anak bini, semua habis jadi haram. Walau sedekah buat khairat, buat haji dan harta dengan harta haram, dan semua amal ibadatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tak sah amalan ibadat dengan harta yang haram.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu hanya orang kafir sahaja yang mengerja maksiat, orang kafir sahaja yang derhakakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang apa yang orang kafir buat, apa yang orang kafir kerja, semua orang Islam turut buat. Orang kafir kata ganja ketum jadi ubat, orang Islam pun turut sokong. Orang kafir minum arak mabuk, orang Islam juga mabuk. Orang kafir jual ganja ketum berjudi, orang Islam pun jadi tukar jual ganja, jual ketum. Orang kafir berzina membunuh orang, orang Islam juga turut berzina. Ingat-ingat, bila maksiat bersebar di merata-rata tempat, tunggulah masa kehancuran. Itulah tanda kiamat sudah dekat. Seperti Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah wa yusrabul khamr wa yadhharuz zina. Maksudnya, setengah daripada alamat kiamat, banyak orang minum arak, timbul zina di merata-rata tempat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila une-une dunia kata boleh bebas, siapa nak buat apa boleh, asal jangan menyakiti orang lain. Ibu bapa tak boleh larang, ibu bapa tak boleh larang, tak boleh kata apa, ibu bapa tak boleh paksa. Dia nak pergi agama apa ikut dia, dia nak sembahyang tak saya sembahyang ikut dia, nak pakai ketak nak pakai seksi ikut dia. Kalau nak jual tubuh boleh pergi di daftar nama, maka dia tak salah lagi. Dan undang-undang paraba dibenarkan, nikah betina sesama betina, jantan sesama jantan. Ini semua sangat bercanggah dengan syariat Islam. Ingatlah saudara, Allah telah binasakan umat Nabi Lut, diturunkan hujan batu, dibalikkan bumi kerana mereka melanggarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami balikkan bumi mereka serta kami menurunkan hujan batu dari tanah yang keras. Hadirin yang beriman sekalian, bila perkara maksiat boleh buat bebas, tak salah unde-unde, walau perkara itu salah dan berlawan dengan agama sekalipun, kita orang tua sekadar tengok sahaja. Cuba bayangkan apa nak jadi dengan masyarakat kita, anak cucu kita nanti. Nabi ada beritahu, lam tazhar al-fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidak akan mengena bala bencana sesuatu kaum melainkan dengan terang-terang mereka buat kerja maksiat, lalu Allah menurung bala atas mereka dengan virus taun dan putus makanan, duit payah, yang mana bala semacam ini tak biasa kena kepada umat-umat dulu. Sidang Jumat yang bertakwa oleh Allah, sidang Jumat yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat, jaga-jaga mana-mana wakil rakyat, mana-mana putan atau ketua pemimpin kampung atau siapa sahaja yang sokong setuju berkenaan dengan une-une yang berlawanan dengan hukum agama, maka mereka itu telah punah rusak akidahnya dan dia akan disoal jawab hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, kerana telah mengingkar hukum Allah. Padahal Nabi telah nyata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara yang halal itu nyata dan perkara yang haram pula itu nyata. Tapi kerana kamu jahil, kerana kamu nampak duit dan pangkat lebih besar daripada agama, lalu kamu pun sanggup yang haram kamu kata halal. Ini salah satunya punca kita pilih orang kerana duit. Inilah Nabi berkata, idza wussidal am ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Apabila diserah pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini tak boleh kita nak sekat, tak boleh kita nak lari. Malaikat hanya dengan ajaran agama. Isi ajaran agama kepada anak cucu kita. Hendaklah jagalah anak cucu takut. Anak cucu sokong dan setuju dengan une-une jahat ini.
Tanamlah benih agama, hantarlah anak mengaji agama supaya dapat tahu hukum halal haram. Jangan rasa bangga, jangan berasa kedebel anak mengaji tinggi, kerja besar tapi tak tahu hukum agama, tak pandai baca Al-Quran, tak amati sembahyang. Marilah kita sama-sama menjaga, mendidik anak dengan ajaran agama. Sama-sama kita menadah tangan, berdoa semoga kita dan anak isteri kita, muda-mudi kita dan masyarakat kita jauh daripada segala maksiat dan segala ancaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.